Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum isu ni viral pun, aku memang dah tahu dah pasal restoran ni sebabnya wife aku tak habis-habis duk ajak aku untuk pergi dekat sana untuk cuba makanan dorang yang viral tu. Sedap lah. Sedap lah. Tapi bila kata kita orang tengok update dekat social media, punyalah ramai orang duk beratur untuk merasa makan roti yang viral dekat sana. Kami terus masuk dekat dalam mode seperti mana yang dikatakan oleh makcik Kemboja, kami jadi pemalas. Kami malas nak beratur dan lagi prefer kalau kata kita orang makan dekat tempat yang tak ramai orang. Lepas tu restoran Mon Cheese Beef Roti ni tiba-tiba jadi viral bila kata ada netizen mempersoalkan salah seorang daripada pekerja dorang ni terkantoi pakai salib sewaktu tengah menyediakan makanan untuk tetamu pula untuk pelanggan. Korang tercari-cari apa makanan best dekat Selangor, tak payah nak pening kepala, korang follow je Plats Selangor. Awalnya aku difahamkan visual pekerja restoran tu diambil dari review makan seorang TikTokers yang mana benda tu jadi viral tiba-tiba. Start dari situ, ramailah yang mempersoalkan pasal status halal kedai tu dan perkara tu sememangnya menjejaskan bisnes restoran tu yang mana sebelum ni memang ramai gila yang sanggup untuk beratur semata-mata untuk merasa roti yang katanya sedap dekat kedai tu. Dan sebenarnya memang ada yang sanggup beratur sampaikan 2 jam dan kalau kata kita tengok dia punya barisan tu memang panjang gila. Jadinya bila berlaku perkara macam ni, makin ramailah yang ragu-ragu untuk datang ke kedai tu disebabkan sentimen yang diberikan. Silap kan, kedai ni walaupun baru 2 bulan buka, mungkin terpaksa tutup disebabkan bankrupt bila kata terpalit dengan isu-isu kontroversi macam ni sebagaimana yang pernah berlaku dekat kedai-kedai yang viral sebelum ni. Aku saja je terangkan secara detail dekat korang semua sebabnya aku harap makcik Kemboja dengan akak tanah tak nak solat sunat kalau kata tengok video aku ni, dorang boleh faham yang Melayu malas dan bodoh seperti mana yang dikatakan oleh dorang ni merupakan penyumbang terbesar terhadap rezeki yang dorang dapat selama ni. Anyway, bila ditanya pada pengurus restoran ni pasal apa yang jadi, dia minta maaf pada netizen dan maklumkan yang dia dah pun berhentikan pekerja tu serta-merta disebabkan apa yang berlaku. Pengurus tersebut yang dikenali sebagai Sofia pun dia ada update yang mana dia ada cakap, saya akui ia adalah kesilapan pihak pengurusan kerana tidak memeriksa dengan teliti latar belakang bekas kaki tangan kami tu. Dia sudah diberhentikan oleh pengurusan sebelum saya dapat tahu lagi mengenai isu tular dan mohon maaf atas kesilapan tersebut. Jujurnya, saya tak boleh tidur lena memikirkan isu berkenaan kerana terkejut apabila dapat tahu video tu tular dengan begitu cepat. Cumanya persoalan sekarang ni, adakah pengurus tu ataupun bahagian pengurusan telah melakukan perkara yang betul dengan memberhentikan pekerja mereka yang bukan Islam? Adakah betul Islam sangat paranoid sampaikan pekerja yang menyediakan makanan ataupun yang serve kita dekat restoran yang semua tu memang perlu menjadi seorang Muslim baru dapat serve kita? So daripada soalan tu, kita sendiri pun memang obviously boleh faham dan juga kita boleh tangkap patut ataupun tak patut. Jadinya persoalan pada pihak pengurusan pula, adakah pihak pengurusan restoran ni hanya memikirkan pasal keuntungan dan bukan pasal kebajikan pekerja? Maksudnya kalau kata pekerja tu bermasalah terus buang, pekerja tu bermasalah terus buang. Adakah disebabkan keuntungan? Makanya pihak pengurusan terus terminate pekerja tu tanpa usul periksa. Kenapa tak align dengan Jabatan Agama ataupun mereka yang arif pasal isu-isu agama, pasal apa yang berlaku? Tapi aku rasa macam mana pun tak apalah sebab kat sini aku nampak kekhilafan tu dia ada dua. Yang pertama sekali, mungkin restoran ataupun pihak pengurusan restoran ni dorang tak biasa dengan social media, dorang tak biasa dengan tabiat ataupun perangai netizen. Jadinya bila berlaku perkara-perkara yang nampak macam negatif macam ni, dia terus menggelabah dan terus buat keputusan yang mungkin agak melulu sikit. Dan yang kedua, aku rasa ramai juga, tak kisah sama ada non-Muslim ataupun Muslim yang masih lagi tak faham apa itu konsep halal. Mungkin mindset sebahagian besar dari kita bila sebut pasal halal ataupun makanan halal, makanya kita terfikir yang pertama sekali makanan yang disembelih ikut syarak dan yang kedua makanan yang disediakan tu ialah makanan yang dah pun dibersihkan dan yang ketiga mereka yang menyediakan makanan ni ialah mereka yang terdiri daripada Muslim. Benda-benda lain ramai yang tak ambil peduli sebenarnya. Sebenarnya tak ada masalah pun untuk pekerja non-Muslim bekerja dekat restoran Muslim. Untuk lagi faham pasal perkara ni, korang boleh dengar Solusi Amin Idris. Assalamualaikum, hai guys. Kami ada baca satu berita seorang non-Muslim yang telah dibuang kerja kerana dia memakai salib ketika menyediakan makanan di dalam sebuah restoran halal. Hai. Pertama sekali kepada orang yang viral tu, nak ada semangat agama tu sangat bagus.
Tapi kalau himasah ataupun semangat agama tanpa berlandaskan ilmu, akibatnya pertama sekali engkau telah mendatangkan fitnah pada agama. Kedua, engkau telah berlaku zalim kepada orang tersebut. Dan Islam, kita kena berlaku adil bukan hanya pada Muslim, bahkan kepada non-Muslim. Kerana di dalam agama Islam sendiri pun, antaranya kata Imam Qatadah, tak salah untuk kita memakan makanan yang disediakan oleh ahli majusi asalkan ia bukan makanan sembelihan. Malah kata Qurtubi di dalam tafsirnya bahawa tak salah untuk kita memakan makanan yang disediakan oleh pertama sekali mereka yang menyembah kepada Allah, kedua ahli majusi, ketiga mereka yang bukan ahli kitab selagi mana ianya bukan makanan sembelihan. Dalam kes ni, dia sekadar menyediakan makanan dan makanan tu dah sedia halal. Jadi, apa salahnya? Malah di dalam Islam tidak sesekali menghalang non-Muslim untuk beramal dengan agama mereka. Itu hak mereka. Kerja kita adalah dakwah, bukannya menzalimi mereka. Malah di dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Pada waktu yang sama, mereka yang tidak beragama Islam bebas untuk mengamalkan agama mereka selagi mana dia tak ajak kita yang Islam ini untuk keluar pada Islam. Di dalam Sahifah Madinah ataupun Perlembagaan Madinah ketika Nabi membentuk negara Madinah, Nabi memperuntukkan hak-hak non-Muslim, termasuklah beramal dengan agama mereka. Kepada individu yang buat viral video tersebut sampai rakan non-Muslim kita telah dibuang kerja, tolong bertanggungjawab. Jangan buat fitnah pada agama. Nak bersemangat agama tu boleh, tapi kena ingat, mesti berlandaskan ilmu yang betul. Lepas tu ada pula yang pertikaikan, yang mempersoalkan pasal pekerja non-Muslim tu yang pakai songkok. Aku just nak tanya, sejak bila pula songkok tu dia jadi hak mutlak untuk orang Islam? Songkok, baju Melayu dan juga kain plekat sebagai contoh. Itu ialah tradisi kita orang Melayu dan bukan hak eksklusif untuk orang Muslim. Tambah pula, kalau kata diorang pakai, apa masalahnya? Apa yang silapnya? Yang aku nampak sekarang ni, diorang cuba untuk blend in dengan budaya kita dan let's say lah kalau kata diorang bekerja dengan sekeliling dorang ni ramai orang-orang Muslim. Dorang tengok kawan-kawan dorang orang Muslim bekerja, lepas tu dorang tengok macam orang Muslim ni beribadat dan sebagainya. Sekali tiba-tiba dorang terbuka hati untuk terima agama Islam. Kan ke besar manfaat dia tu? Dia dakwah ni, dia bukan semata-mata macam kita pergi dekat orang, lepas tu kita cakap, do you know anything about Islam? And then kita tarbiyah dia dan sebagainya, dia terbuka hati untuk terima agama Islam. We obviously know, kita tahu secara terang-terangnya, dakwah bukan dengan cara macam tu je. Perlakuan kita, cara hidup kita dan cara kita melayan orang sekeliling kita, sebenarnya itu pun satu dakwah. Dan mungkin dengan cara kita ni, kita akan dapat buka, kita akan dapat tarik lagi ramai orang-orang non-Muslim untuk terima Islam. Mungkin dia nak belajar Islam dan akhirnya diorang pun masuk Islam. Ini baru tengok salib sekeping tu dah menggeletar satu badan. Anyway, pada pekerja yang diberhentikan tu, ataupun mungkin kenalan-kenalan dia yang tengok video aku ni, aku cuma nak advise, aku nak bagi cadangan. Kalau kata belum buat lagi, apa kata pekerja ni pergi ke pejabat buruh dan pergi buat laporan. Isu ni pun dah jadi viral. Makanya insya-Allah sekejap je urusan awak tu boleh selesai. Aku harap pada siapa yang timbulkan isu ni at the first place, pergilah minta maaf. Bukan saja pada pekerja tu, tapi juga kepada restoran dan juga pada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Awak bukan saja dah mangsakan orang yang tak bersalah, tapi dalam masa yang sama, awak dah calarkan imej Islam. Kena ingat, kita bukan ekstremis dan kita bukan resis. Dan kata pepantun, anak Cina buat roti, rasa sedap sampai termimpi. Islam, agama yang harmoni, saling hormat, satu komuniti. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.